Kita masih lagi membicarakan tentang salah faham ataupun kekeliruan yang ditimbulkan oleh Melayu murtad yang menyatakan bahawa pada hakikatnya umat Islam sembahyang menyembah Jesus, bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan konteks bahawa lima waktu yang dilakukan oleh umat Islam bersembahyang itu dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan Jesus. I-S-L-A-M. I, Isyak, waktu Jesus ditangkap. S, subuh, waktu Jesus dihadapkan di mahkamah. L, luhur, waktu Jesus disalib. A, asar, waktu Jesus mati di tiang salib. M, maghrib, waktu Jesus dikuburkan. Peristiwa pensaliban Jesus ini dikaitkan oleh Melayu murtad dengan lima waktu umat Islam bersembahyang. Dalam video part yang pertama, saya telah pun menjelaskan bahawa peristiwa pensaliban Jesus yang didakwa penting dalam masyarakat ataupun akidah orang Kristian, pada hakikatnya terlampau banyak percanggahan yang ada di dalam Bible. Dalam part yang pertama, saya dah jelaskan percanggahan yang pertama iaitu persoalan siapakah sebenarnya yang membawa palang salib Jesus, sama ada Simon ataupun Jesus sendiri. Poin yang kedua, perbezaan pendapat apakah pakaian yang dipakaikan kepada Jesus, sama ada jubah yang berwarna scarlet merah terang ataupun jubah yang berwarna purple merah terang ataupun purple. Percanggahan yang ketiga, apakah benda yang ditambah kepada arak yang nak diberikan kepada Jesus? Ini semua tercatat dalam Bible. Apakah mur yang diambil daripada tumbuhan ataupun gall, hempedu yang berasal daripada haiwan, walaupun kedua-duanya pahit. Jadi persoalan percanggahan di sini, barang yang dicampur kepada minuman Jesus sama ada mur ataupun gall. Ini kita dah bincangkan pada part yang pertama. Pada part yang kedua ini, saya akan sambung poin yang keempat dan kelima. Poin yang keempat, di manakah percanggahan yang berlaku? Poin yang keempat ialah ketika mana Jesus diberi air arak sewaktu berada di Bukit Golgota, sama ada Jesus merasa arak tersebut ataupun tidak. Kita perhatikan apa yang dinyatakan dalam Bible. Apa yang dinyatakan dalam Bible, Gospel Mark menyatakan bahawa Jesus menolak arak tersebut dan tidak mengambil langsung. Manakala Gospel Matthew menyatakan bahawa Jesus merasa arak dahulu, kemudian baru menolak. Kita perhatikan ayat ini ya. Dalam Mark chapter 15 ayat 22 hingga 23. They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Mereka membawa Jesus ke tempat yang dinamakan Bukit Golgotha, dalam bermaksud Bukit Tengkorak. Golgotha dalam bahasa Hebrew maksudnya Bukit Tengkorak. Then they offered him wine mixed with myrrh. Kemudian mereka memberikan Jesus wine yang dicampurkan dengan myrrh agar wine itu terasa pahit. But he did not take it. Tetapi dia tidak mengambil wine tersebut. Perhatikan, dalam Mark di sini menyatakan dikala mana mereka menawarkan, memberikan wine yang bercampur mur kepada Jesus tidak mengambil wine tersebut. He did not take it. Perhatikan ini ya. He did not take it. Ini dalam Mark chapter yang ke-15 ayat 22 hingga ayat 23. Apa yang dinyatakan oleh Matthew berbeza. Dalam Gospel Matthew ataupun Injil Matthew, kita perhatikan, saya bacakan kepada anda semua ayat ini. They came to a place
called Golgotha, which means the place of skull. They offered Jesus wine to drink mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. Matthew chapter 27 ayat 33 hingga 34. Mereka sampai di Bukit Golgotha yang bermaksud Bukit Tengkorak. There they offer Jesus wine to drink. Dan di Bukit Golgotha ini, tempat untuk disalib, mereka memberikan Jesus wine mixed with gall yang dicampurkan dengan hempedu. Persoalan yang berikutnya, saya nak tekankan untuk tuan perhatikan. But after tasting it, he refused to drink it. But after tasting it, selepas dia mencubanya, merasanya, he refused to drink it. Dia menolak untuk meminum arak tersebut. Perhatikan dalam Matthew menyatakan bahawa Jesus merasa arak tersebut dahulu. Kemudian apabila dia rasa arak itu pahit, he refused to drink it. Dia menolak untuk meminum arak tersebut kerana rasanya pahit. Sebaliknya dalam Mark chapter yang ke-15 ayat yang ke-23 menjelaskan bahawa he did not take it. Dia tidak mengambil langsung. Dia tidak mengambil arak tersebut. Maksudnya Jesus langsung tidak menyentuh arak tersebut. Persoalan yang timbul di sini, percanggahan yang timbul ialah apakah Jesus mengambil lalu merasa kemudian baru menolak, ataupun Jesus langsung tidak mengambil arak tersebut. Jesus langsung tidak merasa arak tersebut. Mana satu yang betul? Dua percanggahan yang cukup ketara di sini. Tidak mungkin dua-dua betul. Kemungkinan salah satu betul, ataupun kemungkinan kedua-dua insiden ini tidak betul. Ia hanyalah satu rekaan yang dicerita-cerita ataupun direka-reka. Ini percanggahan yang keempat. Percanggahan yang kelima. Bilakah waktu Jesus disalib? Tadi saya jelaskan bahawa Melayu Murtad menyatakan bahawa waktu Jesus disalib ialah El-Luhur, ISL, El-Luhur, waktu Jesus disalib. Apakah benar Jesus disalib waktu Zuhur? Pada awalnya saya telah pun bincangkan, saya telah pun jelaskan apakah itu Luhur. Orang Arab tidak mengetahui apakah itu Luhur. Namun demikian, tak apalah, kita ambil kenyataan itu Zuhur. Namun yang jadi masalah ialah berlakunya percanggahan bilakah sebenarnya Jesus disalib. Apa yang dijelaskan oleh Gospel Mark, Jesus bukan disalib waktu Zuhur. Sebaliknya, Jesus disalib jam 9 pagi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-15, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. It was 9 in the morning when they crucified him. It was 9 in the morning. Hari itu jam 9 pagi ketika mereka, when they crucified him, ketika mana mereka mensalib Jesus. So dalam Mark chapter yang ke-15 ayat 25 secara jelas menyatakan bahawa Jesus disalib pada jam 9 pagi. Perhatikan di sini ya. Jesus disalib jam 9 pagi. Bukan jam 12 tengah hari. Bukan waktu luhur. Bukan waktu luhur. Kena clear seperti ini. Kena jelas perkara ini. Bukan waktu zuhur. Tidak dinafikan. Ada ayat yang lain dalam Gospel John yang menyatakan bahawa peristiwa pensaliban Jesus berlaku pada waktu tengah hari. Saya bacakan. Mungkin ada yang tanya, oh, tuan tidak mengetahui ada ayat yang lain menyatakan beliau disalib pada waktu tengah hari. Ya, saya maklum hakikat ini, kenyataan ini. Di mana dalam John chapter yang ke-19 ayat 14 ada menyatakan bahawa Jesus disalib waktu tengah hari. Saya bacakan untuk anda semua ya.
It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. He is your king, Pilate said to the Jew. But they shouted, take him away, crucify him. Shall I crucify your king? Pilate asked. Saya berhenti di sini sebab nak menekankan waktu Jesus disalib. It was the day of preparation of the Passover. Hari itu ialah hari persiapan untuk menyambut Passover. Passover ialah sambutan perayaan setiap tahun yang dilakukan oleh orang Yahudi mengenang peristiwa bagaimana Nabi Musa berjaya membawa keluar Bani Israel daripada kezaliman Firaun di bumi Mesir. Itulah sambutan Passover. Okey. Hari ini ialah hari persiapan untuk menyambut Passover. Kira-kira jam 12 tengah hari. Saya petik tafsiran ataupun terjemahan daripada Alkitab SBDA yang menyatakan ataupun menterjemahkan about noon dengan jam 12 tengah hari. Jam 12 tengah hari, ya. Kira-kira jam 12 tengah hari. Kata Pilate kepada orang-orang Yahudi ataupun disebutkan Pilate. Kata Pilate kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, nyahkan dia, salibkan dia. Lalu Pilate berkata kepada mereka, meskikah aku menyalib rajamu? Apa yang penting dalam John chapter yang ke-19 ini, ayat yang ke-14 menyatakan bahawa Jesus disalib waktu it was about noon. Dan diterjemahkan dalam Alkitab SBDA noon sebagai 12 tengah hari. 12 tengah hari. Kalau kita konteks di Malaysia ini, 12 tengah hari belum lagi masuk waktu zuhur. Ya? Belum lagi masuk waktu zuhur. Okey. Namun demikian, tidak nafikan kalau berada di negara musim sejuk, mungkin pukul 12 tengah hari dah dekat dengan waktu zuhur. Namun demikian, kalau di Malaysia 12 tengah hari belum lagi masuk waktu zuhur. So apa yang saya nak tekankan di sini ialah dalam Mark menjelaskan bahawa Jesus disalib jam 9 pagi. Mark chapter 15 ayat 25. Manakala dalam John chapter 19 ayat 14 menyatakan bahawa Jesus disalib waktu tengah hari. Kalaupun anda ingin mengaitkan dengan waktu zuhur, lihat di sini. Adanya percanggahan di dalam Bible. Mana satu yang betul? Apakah Jesus disalib jam 9 pagi seperti mana yang dinyatakan oleh Mark? Ataupun Jesus disalib jam 12 tengah hari seperti mana yang dinyatakan oleh John, dan 12 tengah hari belum lagi tergelincirnya matahari, belum lagi masuknya waktu zuhur. So, percanggahan yang cukup nyata di sini, ya, percanggahan yang cukup nyata tentang waktu bilakah Jesus disalib. Sebab itulah akidah tentang pensaliban Jesus, kronologi seperti ini tidak ada dijelaskan oleh mulut Jesus sendiri. Ialah ajaran yang dibawa oleh Paul. Mungkin bagi anda yang mendakwa ialah ajaran Jesus, tolong buktikan dalam Bible di manakah Jesus sendiri mendakwa bahawa beliau datang untuk mati di tiang salib. Beliau datang untuk mati di tiang salib. Bahkan ketika mana disalib, Bible menjelaskan ketika mana beliau berada di tiang salib, Jesus berkata, Eloi, Eloi, lima sabachthani. Oh my God, oh my God, oh my God, why do you abandon me? Wahai Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku bersendirian mati di tiang salib sini? Kalaulah Jesus memang sent by God, dihantar oleh Tuhan
untuk menyelamatkan dosa warisan manusia dengan mati di tiang salib, sewaktu beliau berada di tiang salib, beliau tidak mengeluh kepada Tuhan, oh my God, Eloi, Eloi, lema sabachthani, oh my God, lima sabachthani, kenapa kau meninggalkan aku bersendirian mati di tiang salib? Sepatutnya beliau akan berkata, thanks God, now I've already fulfilled my mission to save human being from the original sin. Terima kasih Tuhan, sekarang aku telah pun menyempurnakan tugas aku untuk menyelamatkan manusia daripada dosa warisan dengan aku mati di tiang salib. Sebaliknya, Jesus mengeluh. Dalam Bible menyatakan Jesus mengeluh. Gambaran ini amat bercanggah dengan hakikat kenyataan Jesus datang untuk menyelamatkan dosa warisan yang diwariskan kepada manusia oleh bapa kita Nabi Adam AS. Tuan-tuan nampak percanggahan-percanggahan dalam Bible, walaupun ialah isu yang paling penting yang akhirnya membawa konsep divinity of Jesus, ketuhanan Jesus, membawa akidah Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Namun demikian, peristiwa pensaliban Jesus ini terdapat banyak percanggahan di antara satu sama lain. Percanggahan yang pertama, sebagai ulasan kembali. Percanggahan yang pertama, siapakah yang membawa palang salib Jesus? Sama ada Simon ataupun Jesus sendiri. Percanggahan yang kedua, apakah warna pakaian yang dipakaikan pada Jesus? Sama ada warna scarlet merah terang ataupun warna purple, warna ungu. Yang kedua, apakah benda yang dicampur kepada minuman, wine yang nak diberikan pada Jesus? Sama ada more daripada tumbuhan ataupun gall daripada binatang. Yang keempat, apakah Jesus menolak tawaran arak yang diberikan pada beliau, ataupun Jesus merasa dahulu kemudian baru menolak selepas merasakan ia pahit? Dan yang kelima, bilakah waktunya Jesus disalib? Sama ada jam 9 pagi ataupun jam 12 tengah hari. So, percanggahan-percanggahan yang jelas dan nyata ini secara nyata bahawa tidak mungkin boleh dikaitkan dengan solat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam, di mana kesimpulan yang anda lakukan bahawa umat Islam bukan menyembah Allah tetapi menyembah Jesus sebab peristiwa pensaliban Jesus ini pada hakikatnya banyak percanggahan yang ada dalam Bible. Inilah yang menyebabkan antara perkara yang menarik Dr. Gary Miller memeluk agama Islam apabila melihat dalam Al-Quran tidak ada percanggahan-percanggahan. Bahkan di dalam Bible terlampau banyak percanggahan-percanggahan di antara satu ayat dengan satu ayat. Dr. Gary Miller seorang profesor di Toronto University, Canada, yang merupakan mubalik Kristian yang memahami Bible. Kemudian beliau diminta untuk menyebarkan dakwah di kalangan umat Islam. Lalu dia berkata, how could I invite Muslim to Christianity and I don't know the Holy Quran? Bagaimana aku boleh mengajak orang ramai kepada orang Islam, kepada agama Kristian sedangkan aku tidak tahu Al-Quran? I must learn the Holy Quran in order for me to invite them to Christianity. Aku perlu mempelajari Al-Quran bagi memudahkan mengajak mereka kepada agama Kristian. Namun, Dr. Gary Miller teruja apabila membaca ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Sekiranya Quran ini datangnya daripada manusia, nescaya kamu akan dapati percanggahan-percanggahan di sana sini. Dr. Gary Miller cuba membuktikan, mencari kesalahan percanggahan Al-Quran, tetapi akhirnya beliau teruja kebenaran Al-Quran. Sebaliknya, dalam Bible kita lihat tadi, peristiwa pensaliban Jesus saja terlampau banyak percanggahan-percanggahan yang berlaku. Bagaimana anda boleh mengaitkan peristiwa yang banyak percanggahan yang dirakamkan dalam Bible ini dengan solat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam? Inilah waktu pensaliban Jesus. Tuan-tuan sekalian, apakah pandangan Al-Quran
tentang perkara ini. Al-Quran menafikan bahawa Jesus mati di tiang salib. Kita lihat tadi berbagai percanggahan tentang persaliban Jesus. Berarti dengan percanggahan ini mungkin salah satu yang betul ataupun kedua-duanya tidak betul. Dan Al-Quran secara jelas menafikan peristiwa ini. Terakam dalam surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kerana ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diseruputkan dengan Jesus bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham terhadap pembunuhan Isa ibnu Maryam ataupun Jesus benar-benar dalam keraguan tentang apa yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh adalah Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin bahawa itulah Jesus yang disangkanya dibunuh di tiang salib. Dan percanggahan-percanggahan ini yang terdapat dalam Bible, Nas Bible, menjelaskan, membawa pada kita bahawa peristiwa ini boleh diragui. Sekiranya peristiwa benar, yakin, bagaimana boleh wujudnya percanggahan-percanggahan seperti ini. Oleh itu, perhatikanlah, wahai saudaraku, orang Muslim, wahai saudaraku, orang Melayu yang murtad, wahai orang yang sedang mencari kebenaran, wahai orang yang cuba mencari kesalahan-kesalahan umat Islam, perhatikanlah perkara ini. Bagaimanakah? Apakah anda boleh nampak adanya hubungan solat 5 waktu? 5 waktu ini, waktu bermula waktu subuh, kemudian waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isyak. Ya. Dan kalau kita nak menyatakan bahawa ia bermula dengan I itu adalah isyak, Islam, hari Islam bermula dengan masuknya waktu maghrib, bukan bermula waktu isyak. Sebab itulah apabila kita nak kaitkan sembahyang 5 waktu ini dengan peristiwa pensaliban waktu Jesus adalah jauh menyeleweng dan jauh bercanggah. Bahkan peristiwa pensaliban Jesus itu adalah jauh bercanggah dengan ataupun persaliban Jesus itu banyak percanggahan seperti mana yang dinyatakan oleh Bible itu sendiri. Oleh itu, wahai saudara-saudara daripada orang Islam dan bukan Islam, dan daripada ahli kitab, marilah renungi firman Allah SWT ini, di mana Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'daha ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita kembali kepada satu akidah yang sama, yang tiada perselisihan di antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah, dan janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan satu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dha, dan janganlah kamu menjadikan sesuatu sebagai objek ataupun Tuhan untuk mensyirikkan Allah SWT, sama ada pada arbaban ataupun orang-orang rahib-rahib mereka, ya, rahib-rahib mereka ataupun ketua agamawan mereka sebagai Tuhan selain Allah SWT. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Namun seandainya mereka terus berpaling, tidak mau mendengar kebenaran ini, katakanlah, saksikanlah bahawa kami adalah orang yang beriman, menyadari pada Allah SWT, sebagaimana Jesus mengajak orang ramai hanya menyembah Tuhan yang esa. Jesus
tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah beliau sebagai Tuhan. Bahkan Jesus tidak pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat, insya-Allah akan saya bincangkan dalam video-video yang lain, bahawa Jesus dinyatakan dalam Bible, terlampau banyak ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus hanyalah Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel, bukannya Tuhan. Bahkan Jesus mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa. Ini penjelasan saya tentang persoalan yang kedua, bahawa sembahyang 5 waktu umat Islam itu adalah waktu Jesus disalib. Oleh itu dakwaan yang menyatakan bahawa sebenarnya sembahyang 5 waktu umat Islam itu adalah hakikatnya menyembah Jesus adalah dakwaan yang palsu. Moga-moga pencerahan ini memberikan rahmat, keberkatan, pencerahan, penerangan, penjelasan kepada anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.